al-fawaid al-tarbawiyah yang dapat kita ambil. Tulis. Faedah yang pertama dalam ayat kita ini. Wazkur ibadana Ibrahim, Ishaq wa Yaqub. Siapa mereka? Ulil aidi wal absar. Dalam ayat ini Allah gambarkan apa? Gambarkan tiga orang Nabi ni. Mereka mempunyai ulil aidi wal absar, mempunyai kekuatan dan juga mempunyai pandangan yang hebat. Ulil aidi wal absar, mempunyai kekuatan, tulis itu. Yutamakkanu min tablighi, yang boleh menyebabkan mereka menyampaikan dakwah. Boleh menyampaikan dakwah, menyebarkan Islam. Itu dia panggil menyebarkan Islam. Walizalika, ya, kemudian dia basar wal absar, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tentang agama. Ini dikatakan kriteria seorang pendakwah kena ada dua. Ilmu dengan kekuatan. Kalau tidak, sekali orang gertak, tak jadi dah, lembek dah. Dia panggil koyak. Bahasa setakat kita duduk di PKP ni timbul istilah pendakwah koyak. Mana koyak ni tak mantap dia punya kekuatan. Jadi Allah Ta'ala puji mereka dengan sebab apa? Dengan sebab mereka mempunyai kekuatan dan juga ilmu. Baik. Apa hikmah Allah susun tiga orang ni? Sebab Ibrahim tu ayah, dan Ibrahim inilah mempunyai suhuf Ibrahim. Ada kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Ishak ada kitab, tak ada kitab sendiri, kan? Dan juga Yaqub, ikut dua ni, Ishak dengan Yaqub ikut pada ayah dia, ikut pada bapa dia. Dan mereka inilah menghidupkan sulalati Ibrahim, sulalah Bani Israel. Mana Bani Israel mari daripada ni Ishak, Yaqub, itu bagi pada Bani Israel. Jadi dia masuk sebab tu duduk setempat. Jadi dia dua ni ikut pada dakwah ayah dia Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Jelaslah kepada kita. Maka para ulama mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, mana pentinglah sifat pendakwah ni kena ada dua sifat. Yang kedua, wazkur ibadana, sampai kepada akhir ayat perbincangan ni, ayat kita hari ni. Yang bagi tulis itu, sepatutnya orang-orang yang baik, orang yang ada jasa, orang yang ada sumbangan dia kepada dakwah kepada agama ini diperingatkan. Sebab apa? Tanda. Dua sebab kita kena ingat kepada orang baik. Yang pertama, ihya zikri haula, supaya generasi kemudian datang dia kenal. Contohlah kita kata Pondok Sungai Durian diasaskan oleh siapa? Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Jadi kita pun letaklah nama Dewan Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Dewan Syekh Daud. Sebab apa? Sebab Tuan Guru yang mengasaskan. Daripada tak ada kawasan ini dulu, tanah kebun getah ya, jadi pondok. Orang mai kemudian, siapa dia pengasas? Ni nama dia ni. Bila dia mati, apa jasa dia? Itu maknanya kita kena ingat. Yang kedua, faedah yang kedua, al-iqtida'u bihim. Kita nak ikut cara yang baik yang mereka buat. Maka kebaikan-kebaikan yang dibuat itu perlu dipuji, diperingatkan. Maka
dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kita dengan apa? Ingatkan kita dengan sifat Ibrahim. Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu umat. Anak-anak dia pula siapa? Ishak, Yaqub, Ismail. Jadi mereka ni patutnya diingat nama-nama dia. Kita ni ada nabi yang besar macam Musa berlawan dengan Firaun. Orang kenal. Tapi kalau Ilyas, apa dia? Apa dia cerita dia? Tak banyak. Zulkifli tak banyak juga. Tapi kalau Nabi Ismail ada cerita. Ni, sebuah buku yang kita usahakan, nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Ni kena ada kitab ni. Kitab ni kita dah sebut cerita bapa pembangunan Mekah. Siapa dia? Ismail. Setelah ayah dia mari tinggal di Mekah. Maknanya jasa Ismail itu besar. Lepas ni kita sebut. Maka disitulah kata di para ulama, faedah daripada faedah yang kedua ini, annaman an'amallahu alaihi bihazihi sifah. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia sifat berani, tegas, menjalankan dakwah, mempunyai ilmu, maka kita kena perkenalkan kepada orang supaya orang ikut. Oh, ni tokoh dakwah, ini ikon dakwah contohnya. Biar orang kata, oh kita nak ikut, kita kuat semangat juga. Itu jadi. Tapi ingat, kita dengan ulama ini dipuji, bukan dipuja. Faham tak? Ulama dipuji, bukan disucikan. Faham? Mana kebaikan yang dia buat, kita kena puji. Tapi kita kata oleh kerana dia ni ulama besar, dia ni tok syekh, dia kita gelar dia wali ini, kita sucikan dia seolah-olah dia tu macam nabi yang maksum. La. Ni para pelajar kena ingat, ulama dipuji, ilmu dia diikuti, tapi jangan disucikan dia. Itu berbeza. Dia panggil taqdisul askhas. Ini perbuatan yang perbuatan yang apa? Perbuatan yang tidak baik. Sebab dia akan jadi hulu, jadi ta'assub, dan jadi macam-macam benda yang la yuhmadu uqbah. Kalau tidak, ramailah tokoh-tokoh atas dunia ni hilang sejarah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, walaupun Nabi yang tidak masyhur disebut juga dalam Quran sebahagian mereka, kan? Maka kita kenal melalui Al-Quranul Karim. Baik, faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala, inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar, ataupun inna akhlasnahum bi khalisati zikrad dar. Dalam ayat ini kata Allah Ta'ala sebut, kami telah jadikan mereka suci bersih dengan sebab apa? Sifat mereka yang suci, gila, murni, sentiasa memperingati akhirat. Jadi ayat ini kata ad-dar. Dar banyak makna. Makna rumah, dar, hadza dari. Dar dengan makna negeri. Tapi dengan sini dengan panggil ad-darul haqiqiyah. Negeri yang hakiki. Apa dia negeri yang hakiki itu? Negeri yang abadi, yang kita akan kekal di sana nanti, iaitu dia panggil akhirat. Dunia ini bukan negeri tempat tinggal. Tulis untuk belajar. Dunia bukan negeri tempat tinggal, tetapi negeri tempat meninggal. Faham? Apa dia maksud dia? Dunia ni bukan negeri tempat tinggal yang kekal, tapi adalah merupakan negeri tempat meninggal. Artinya kita meninggalkan perkara yang baik, kita akan pergi. Yang tinggalnya ibadat-ibadat kita, kebaikan yang kita buat, kebajikan yang kita lakukan, orang akan kenal. Allah Ta'ala akan beri pahala. Itu dia panggil negeri tempat meninggal, bukan tempat tinggal yang kekal. Maka dalam faedah ini Allah kata khalis. Bila oleh kerana mereka itu ikhlas, suci, murni, mereka menjadi wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Mereka jadi orang yang terpilih di kalangan kita. Kata di ulama tadabbur ayat ni, ayat 47, tulis ayat 47 ini
menjadi dalil ismatul anbiya. Allah Ta'ala pelihara nabi-nabi daripada melakukan benda tak baik. Allah jaga. Sebab Allah Ta'ala kata akhyar, mereka ni mustafaina, al-akhyar, terpilih terbaik. Takkan orang baik jadi tak baik lah. Maka kebaikan itu duduk di pada mana? Duduk di para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada faedah yang keempat. Balik semula kepada ayat atas kita. Wazkur ibadana Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Kenapa disebut tiga orang ini? Zikru haula'i thalatha, dia panggil zikru iqtida wa intisa'i bihim. Allah suruh kita ikut mereka. Ikut. Yang pertama Ibrahim. Siapa dia Ibrahim? Ibrahim ini terkenal dengan seorang tokoh yang sabar, berani berdepan dengan kaum dia. Sampai ke mana? Sampai dicampak dalam api. Ibrahim tak lari. Kata orang tak koyak Ibrahim, tak goyah dia punya dakwah. Lawan terus. Kita pun kalau kita dah pilih jalan ni, jalan menyebarkan sunnah Nabi, apa jadi lawan. Kalau setakat orang nak senarai, nak buat tuduhan, biarnya senarai lah. Kita jumpa di akhirat. Atas dunia ni, kalau kita lawan pun tak jadi apa. Nak lawan pun tak sudah. Musim-musim zaman kita sekarang dia panggil zaman media sosial ni, tak sudah. Kita lawan ni orang entang gini, jadi kita kata kita jumpa di akhirat. Jadi kalau setakat orang nak senarai, saya kata silakanlah. Ada jemaah tanya apa kita senarai ni, kita kata tak apa. Kita kata kita jumpa di akhirat. Baik. Kita nak iktidak, nak ikut siapa? Ikut Nabi-Nabi alaihi wasallam. Ibrahim sabar. Bukan sakat sabar, diuji lagi. Dapat Ismail, kita jauh di Mekah. Cerita Mekah kita ada. Ismail besar, sembelih. Banyak ujian. Kita tak boleh sembelih anak, kita boleh sembelih nafsu kita. Anak tak boleh dah, tak ada. Itu untuk Ibrahim je cerita dia. Baik, Ishaq, Yaqub ni kenapa pula? Oleh kerana disebut nama ayah dia, nama datuk dia, maka disebut dua sekali anak dia, sebab mereka ini juga mempunyai kelebihan di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan risalah. Tapi tak samalah dua nabi ni nak banding dengan Ibrahim. Tak apa. Oleh kerana mereka tidak setara Ibrahim, disebut sekali sebagai anak dan cucu yang ikut ayah. Kita pun ayah kita kuat mengajar, kuat dakwah. Tapi kita nak ikut dia tak boleh, tapi bolehlah disenaraikan sekali. Tugas ayah dia ni setelah ayah dia mati disambung oleh anak dia. Itu. Tapi tak sama. Ayah dulu kuat, anak slow-slow, pelan-pelan kata orang. Boleh. Itu sebab Nabi Ibrahim. Tapi kenapa Ismail diletak jauh? Sabar, kejap lagi kita jawab. Dia akan jawab nanti kenapa Ismail dipisahkan dalam ayat ini daripada ayah dia. Dua orang itu ikut ayah dia. Sebab dua orang itu tak sama level dia dengan Ismail. Maka Allah puji mereka tiga orang ni, ulil aidi wal absar, mempunyai kekuatan dan pandangan. Jawab ianya kerana mereka ni kuat beramal soleh, kuat beramal, kuat berdakwah, kuat berdepan dengan kaum dia, maka dia panggil ulil aidi wal absar. Baiklah, yang terakhir para pelajar sekalian, yang kelima, ayat yang terakhir. Wazkur Ismail wal Yasa'a wa zal kifli wa kullum minal akhyar. Tiga orang ni pula. Jadi Ismail, oleh kerana dia ni ada tokoh tersendiri. Tanda pelajar, kenapa dia dipisah daripada ayah dia? Dia kata Ismail fusila zikruhu an zikri abihi wa akhihi lil ish'ari bi'araqatihi fis sabri. Ismail, oleh kerana dia sendiri itu tokoh apa?
Daripada kecil dipisah daripada bapa. Sabar dia dengan mak dia. Apa nama mak dia? Mak Ismail nama apa? Hajar. Maknya lain Ishak. Nama dia Sarah. Jangan tukar. Ismail sabar. Waktu dia dah mula remaja, ayah dia mari nak sembelih dia pula. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kamu akan dapati aku ni orang sabar. Masya Allah. Orang soleh. Maka oleh kerana Ismail itu sendiri, ketokohan dia, kesabaran dia yang luar biasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia berasingan, kita kata tak apa. Sebagaimana kata di ahli sejarah, bukanlah seorang yang hebat itu orang yang boleh berkata kana abi, ayah saya gini. Nah, tapi orang yang hebat itu bila dia kata inilah saya. Faham? Mana kalau kita kata ayah kita hebat, kita tak tahu lagi. Mengaji pun malas. Tak. Tapi kalau kita boleh tonjolkan inilah saya, mana kehebatan tu saya sendiri. Maka Nabi Ismail ni, dia sendiri itu orang yang hebat. Dia sendiri itu seorang yang punya kesabaran, maka dia sendiri itu menjadi ikon, menjadi tokoh untuk diperbaikkan. Yang kedua, Ismail jad al-ummat al-arabiyah. Orang bangsa Arab ni mari melalui jalur Ismail. Mari daripada lorong Ismail. Dia ni Abu al-Adnaniyin. Dia kabilah Adnan. Tok kepada sebelah ibu dia pula, Jadulil Ummi. Jadi maknanya Ummul al-Adnaniyin itu mari daripada Qahtaniyin. Sebab Nabi Ismail dia kahwin dengan wanita daripada Jurhum. Baca dalam buku Mekah lah nak dengar cerita panjang. Maka diputuskan cerita dia daripada Ibrahim. Sebab dia sendiri satu kabilah lain, dan dia telah mengasaskan satu kabilah Al-Arab, bangsa Arab di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Jadi sesuai sangatlah Nabi Ismail itu disebut seorang diri, dan pengikut dia pula berapa orang? Tengok pengikut dia. Dalam ayat ini disebut Ilyasa dengan Zulkifli. Dalam ayat lain yang kita baca tadi, berapa lagi sebut? Berapa dah tadi? Yang disebut bersama dengan Ismail, beberapa orang lagi tadi. Yang pentingnya nabi-nabi yang tidak masyhur, yang tidak ada kitab sendiri, maka disebut sekali dengan Ismail. Ismail sebab apa? Jawab dianya, ada satu kesenian yang cukup dalam. Selepas daripada Ismail disebut Ilyasa dan disebut Zulkifli. Dia kata Ilyasa ni dalam Bani Israel seperti Ismail dalam Bani Ibrahim. Ismail dalam anak-anak Nabi Ibrahim, Ismail bawa satu kabilah yang besar, kabilah Arab. Dia kata Ilyasa juga dalam Bani Israel seperti kedudukan Ismail dalam Bani Ibrahim. Kenapa disebut Zulkifli? Sebab Zulkifli ini sama dengan Ismail dalam bidang kesabaran, dalam bidang sabar. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya, wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin. Semua mereka dari kalangan orang yang sabar. Itulah rahsia kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala pisahkan di antara Ibrahim dengan Ismail. Ismail tokoh yang tersendiri, yang dia tidak berhajat kepada nak bertongkak kepada siapa? Kepada ayah dia Ibrahim. Tapi itulah kedudukan para nabi. Kita kata alhamdulillah, tamatlah kisah kita ayat 45 hingga 48. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan sambung ayat 49 dalam jalsah kita yang akan datang. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin.